Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa pada pagi ini. Jalsah pada pagi ini memang saya adakan khusus untuk kaum ibu yang beberapa hari lepas sudah sama-sama dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersua muka, untuk hadir, untuk menghadap Hubabah Ummu Salim, iaitu isteri kepada Habib Umar kita yang datang dari Hadramaut, Kota Tarim, adakan beberapa acara di Kuala Lumpur. Ramai di antara kaum ibu kita dapat hadir duduk bersama dengan Hubabah. Ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum daripada itu kami nak sebutkanlah, maka Hubabah ini kita tak sebutkan namanya, kecuali di kalangan orang perempuan sebutlah namanya. Tidak menjadi adab bagi orang lelaki menyebut nama orang perempuan. Maka hatta mereka pun tidak akan memasyhurkan nama mereka dengan nama mereka sendiri. Disebut sebagai Ummu Fulan, Bintu Fulan, semua ya. Kenapa? Begitulah menjaga adab tertib wanita. Ini kan pula lagi wanita orang-orang salihat, wanita yang hampirkan diri kepada Allah Ta'ala, sangat jaga nama mereka pun tak disebut. Mereka tak menyebutkan nama mereka. Nama aku Salma, nama aku Rohaya, nama aku Leni pun mereka tak sebut. Orang pun tak panggil mereka pakai nama mereka, penghormatan. Sebut pakai Ummu Fulan, Bintu Fulan, sebut sebagai penghormatan bagi mereka dan memuliakan mereka. Begitu ya. Jadi alhamdulillah, tinggi-tinggi tahniah kepada kaum ibu kita yang dapat jumpa Hubabah. Hubabah datang dari jauh, dapat datang pada kita. Hubabah ni bukan calang-calang orang. Hubabah ni datang membawa macam-macam mesej. Jadi suka saya pesankan. Jadi janganlah sampai kita nak jumpa Hubabah, dah dapat jumpa Hubabah, lepas balik Hubabah setakat begitu saja. Dah jumpa Hubabah tapi diri kita masih berubah. Dah jumpa Hubabah tapi kita punya luah dunia masih menggelabah. Dah jumpa Hubabah tetapi kita masih lagi masih nak berpakaian yang tidak rapi. Masih tak minat nak tutup aurat, apatah lagi nak pakai jubah. Itu tak sayugianya. Pasti ada perubahan. Allah Ta'ala tidak antarkan Hubabah sia-sia. Dan beliau datang pun jangan jadi datang yang sia-sia bagi kita. Dan kita menghadap dia pun jangan sia-sia. Islamlah yang paling menjaga wanita. Maka apabila kita sebutkan jaga martabat wanita, jaga kehormatan wanita, sedikit Islam tidak ada pun mendiskriminasi terhadap wanita. Bahkan Islamlah agama yang paling memuliakan wanita. Islam yang paling menengahkan wanita. Islam paling menghormati hak-hak asasi bagi wanita. Dimuliakan wanita. Wanita dipelihara dengan baik. Wanita ditutup dengan baik. Wanita martabatnya dengan baik. Wanita kedudukannya begitu mulia. Dan saya sukalah maklumkan kepada ibu-ibu yang sudah hadir, sama-sama hadir pada Hubabah, nak tengok sebagaimana wanita Islam diperlakukan oleh Islam. Begitulah contohnya anda nampak depan mata anda. Begitulah wanita Islam diperlakukan dan begitulah wanita Islam sepatutnya membawa diri mereka di tengah-tengah masyarakat. Ya, penuh wibawa, ada keterampilan, tetapi begitu terhormat dan terpelihara. Popular, terkenal, tetapi tidaklah sampai terbuka dan terlihat di sana sini sehingga siapa pun boleh pandang kepada dia, sangat jaga. Itulah kemuliaan Islam terhadap wanita. Hubabah kita ini bukan sembarang orang. Kita tahu Habib Umar bin Hafiz bukan sembarang orang. Habib Umar bin Hafiz adalah guru kita. Tinggi martabatnya. Kita boleh katakanlah beliau ini adalah ulama ulung pada zaman kita. Terus teranglah kita cakap beliau mujaddid pada zaman kita. Beliau wali kutub. Kalau dah mujaddid tu levelnya tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ibarat satu sebarisan lah dengan tentang siapa punya martabat lebih tinggi, ilmu siapa lebih tinggi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma peranannya dalam masyarakat dalam barisan dengan Imam Syafi'i pada zamannya. Sebarisan dengan Imam Nawawi pada zamannya. Sebarisan dengan Imam Haddad pada zamannya. Maka pada zaman kita itulah Habib kita. Dan yang datang kepada puan-puan sekalian itulah isterinya. Macam mana kalau lihat sama isteri orang besar?
Macam mana agaknya kalau puan-puan duduk sama isteri Imam Syafi'i? Macam mana puan-puan kalau duduk sama isteri Imam Nawawi belum beristeri? Macam mana puan-puan kalau duduk sama isteri Imam Ghazali? Begini kita duduk dengan isteri Habib Umar bin Hafiz. Begitulah, ini bukan sembarang orang. Habib Umar bin Hafiz, subhanallah, Allah Ta'ala karuniakan dia macam-macam anugerah, macam-macam keistimewaan, dan pendampingnya ialah Hubabah yang anda lihat itu. Kalau Imam Habib Umar bin Hafiz menjadi mujaddidnya pada zaman ini, maka Hubabah itulah first lady of this zaman. The first lady of this zaman, itulah Hubabahnya. Hubabahnya. Dan kita bilang Habib Umar bin Hafiz menegakkan sunnah Rasulullah. Allah Ta'ala berikan pada Habib Umar bagaimana diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah perkahwinan yang pertama dengan seorang yang berstatus janda. Sudah biasa berkahwin, ada anak pulanya. Begitulah Allah Ta'ala berikan kepada Habib Umar bin Hafiz. Kalau kita bilang Habib Umar dapat macam yang Rasulullah dapat, dia perkahwinan pertama pun dengan janda yang sudah ada anak. Siapa janda itu? Siapa wanita pilihan itu? Yang dipilih untuk Rasulullah Siti Khadijah. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk Habib Umar, itulah Hubabah yang datang itu. Begitu kedudukannya, ya. Begitu kedudukannya. Itu Hubabah. Sudah duduk di negeri Bayda, Yaman, Yaman Utara. Pindah sejauh-jauhnya, pindah ke Hadramaut dengan cuacanya begitu panas. Ikut suaminya, taat dengan suaminya. Bukan mewah suaminya, bukan kaya suaminya. Sekarang kita tengok Habib Umar naik flight sini. Dulu Habib Umar nak pergi ke Bayda, tempat bapaknya Hubabah ini, naik lori minyak, bawa duit hanya 500 rial. 500 rial duit kita tu lebih kurang RM5 lah senang cakapnya. RM5 nak pergi, ibarat dari JB nak pergi belajar ke Chiang Mai. Boleh duit RM5. Apa boleh? Nak tambang pun tak clear. Nak beli mi sepinggan pun tak clear. Itu. Suami yang begitu dia temani. Suami yang begitu dia dampingi. Allah, Habib Umar ditawarkan terus pinangkan Hubabah ini menjadi isterinya, jadi teman hidupnya. Pindah ke Hadramaut, bukan kaya Habib Umar. Bukan kaya Habib Umar. Darul Mustafa belum ada, Darul Zahra belum ada. Apabila Habib Umar diminta oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf menerusi Habib Anis, bin Habib Anis bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi, sahibul Maulid, Anis Solo, minta Habib Qadir bin Ahmad Sagaf apabila Yaman sudah buka balik semula, tak ada komunis, minta Habib Abdul Qadir antar seorang daripada Yaman, daripada Hadramaut, ulama, untuk jalin semula dengan alam Jawa kita sini. Habib Abdul Qadir antar Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz. Maka Habib Umar pergi sana bagi dakwah yang pertama. Belum ada persediaan, belum ada apa. Tak ada apa-apa pun. Rumahnya masih rumah saja yang kita sebut dekat Tarim tu. Rumah Bait Gadim tu lah rumah yang pertamanya tu. Rumah lama biasa sederhana. Sekarang Bait Gadim sekarang pun dah dibesarkan. Bait Gadim yang asal dulu, ya. Tak ada persediaan. Di sana balik bawa santri. Itulah Habib Jindan kita, Habib Saleh Al-Jufri kita dan beberapa lagi bawa balik dengan Habib Umar. Dengan dia hidupnya kesempitan, hidupnya susah. Bawa balik santri. Tak ada bayar yuran, tak ada bayar apa. Habib Umar sendiri yang siapkan, belikan cili sebanyak-banyaknya, cili kering banyak. Sana pakai cili kering. Sampai orang tanya, Habib nak bikin apa ni? Ini orang-orang Indonesia, dia kalau makan mesti nak ada cili. Yang bantu Habib Umar masak apa? Itulah Hubabah. Itulah Hubabah sama dengan Habib Umar masakkan untuk student-studentnya, first batch. Hubabah sama Habib Umar yang siapkan untuk student-studentnya. Sampai kalau malam tidur sejuk, Qur'an Tarim kalau ada musim sejuk sangat sejuk. Sampai mereka tidur kesejukan, maka Habib Umar tengok murid-muridnya tidur sejuk, dia kasih selimut. Tiba-tiba besok pagi mereka tengok, selimutnya kenapa macam ada bekas kencing budak. Begitu tengok. Rupanya memang betul tu selimut anaknya. Jadi bermakna tanya anaknya, macam ni, wah ni selimut adik. Selimut adik. Habis kamu, kita anak beranak kesejukan hanya pakai selimut dengan syal bapaknya saja. Anak beranak pakai selimut bapaknya, segala selimut-selimut anaknya kasih kepada studentnya. Mereka anak beranak tidur pakai hanya berselimutkan dengan syal Habib Umar saja, begitu. Itu Hubabah yang menemani Habib Umar. Itu Hubabah yang menemani Habib Umar dikala masih sangat awal lagi. Masih susah lagi. Himmah Habib Umar begitu tinggi. Nakkan muridnya selesa, nakkan muridnya gitu. Nak dimasakkan ikut selera yang berapa selera dengan muridnya. Berapa daya nak muridnya selesa, nak muridnya rasa boleh adapt di Kota Tarim dengan pemakanannya, dengan cuacanya semua. Yang sokong kuat sekali siapa? Itulah Hubabah Nur kita, Hubabah, ya, Ummu Salim kita, ya, mendampingi Habib Umar, mulia sekali dengan akhlaknya semua begitu, ya. Taat dengan suaminya,
taat dengan suaminya, membantu suaminya dengan ilmunya. Apabila Habib Omar dah mula buka sekolah Darul Zahra, beliau yang membimbing, sama-sama membimbing semua bahagian wanitanya. Alhamdulillah dengan bawah bimbingan Habib Omar. Dan Ubabah inilah yang bapaknya tu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, wali min awliya yang besar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliaulah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar inilah yang kalau belajar Kota Tarim, sebelum dia datang Kota Tarim, Habib Hasan Syatiri, Habib Abdullah bin Umar Syatiri dah dapat isyarat. Ni bapa Hubabah ini kita nak ceritakan, kita nak sebutkan background Hubabah ini biar kita tahu siapa yang anda jumpa ni bukan sembarangan orang, daripada wanita pilihan, daripada keluarga pilihan. Bapaknya dulu sebelum datang Kota Tarim, Habib Abdullah bin Umar Syatiri, mudirnya Bapa Habib Salim, ada satu bilik untuk penginapan student. Maka ada satu orang datang minta Habib, aku minta anak aku boleh tak diletakkan di bilik fulan-fulan, bilik Habib fulan lah, ada dapat keberkahannya. Habib Abdullah mengatakan, oh ini bilik dah ada yang punya. Semua tak tahu siapa yang punya. Itu zaman belum ada booking-booking, belum ada telefon-telefon lagi ya. Oh ni ada orang, dah ada orang booking. Tak apa, anak aku masukkan bilik lain ya. Selang berapa hari datang Habib Muhammad bin Abdullah Syatiri, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, bapa Hubabah kita dia. Datang bulan-bulan puasa, naik keldai dengan panas-panasnya. Datang jumpa Habib Abdullah bin Habib, aku anak Abdullah Al-Haddar dari Baydha. Ni ada surat daripada bapak. Tengok, bapak dia minta anak aku diletakkan di bilik yang itu, fulan itu tadi. Memang aku dah reservekan untuk engkau. Dah direservekan. Allah, wali, tahu kedatangan wali, dah disambut, dah direservekan pun dia punya bilik. Bapak dia tu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang orang biasa mimpi jumpa Rasulullah. Kau pergi jumpa anak aku Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, minta doa dia. Main-main. Orang dapat mimpi jumpa Nabi saja dah cukup bagus. Ini Nabi sebut nama dia, suruh pergi jumpa, minta doa dia. Kemudian apa yang serlahnya? Yang serlahnya ialah tawaduk dia. Kalau kita tak payah jumpa Nabi ke pun, kita paling suka mendoakan orang. Hari saya doakan. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang pun pergi rumah dia dengan kawannya, kawan tunggu luar, dia masuk dalam, lama. Kemudian keluar, kawan tanya, apa Habib doakan kau? Habib doakan aku yang kena doakan dia. Hai, apa salah terbalik? Begini ceritanya, aku masuk dia Habib, begini-begini, aku mimpi Rasulullah bilang jumpa anak aku Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, minta doa dia. Oh, Habib bilang, kalau gitu takwil pada mimpimu ini bermakna kau yang kena doakan aku. Apa sebab Habib? Rasulullah suruh kau doakan aku, apa sebab aku doakan kau? Sebab makna mimpi itu biasa terbalik. Tengok tawaduknya macam-macam, dia kasih alasan. Makna mimpi biasanya terbalik. Tapi ni Rasulullah yang suruh. Baik, dalam kes ini kau tengok, siapa yang dalam kes kita ni lah, siapa yang jumpa Rasulullah? Siapa yang mimpi Rasulullah? Aku. Siapa yang dicakapkan oleh Rasulullah? Aku. Siapa yang tatap Rasulullah dan bercakap dengan Rasulullah? Aku. Kan kau, bukan aku. Aku sekat disebut nama. Engkau in person Rasulullah depan kau. Jadi dalam kes kita gini, engkau lebih hampir. Maka engkau lebih hampir, kau yang doakan aku. Punya tawaduk. Hubabah inilah anaknya. Hubabah inilah anak perempuan sulungnya. Ya. Anaknya yang dapat bimbingan direct daripada abah yang begini. Wali dengan tawaduknya, dengan zuhudnya, dengan sederhananya. Abahnya ni ambil Habib Omar jadi studentnya, dia pun miskin. Sekolahnya pun makan ala kadar. Selalu Habib Omar masa belajar sampai Muhammad bin Abdullah Al-Haddar tergolek sampai jatuh. Ini kita background Hubabah ni punya abah ya. Jadi kita tahu siapa Hubabah ni. Bukan ingatkan dia perempuan dari negeri Arab kaya macam Abu Dhabi, macam Dubai punya orang-orang. Bukan ya. Hubabah kita daripada Tarim, Hadramaut. Background dia siapa bapak dia, siapa keluarga dia. Biar kita appreciate, wahai kaum ibu. Nanti banyak lagi kita nak sebut tentang background Hubabah ini ya. Maka abah dia tu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, miskin. Habib Omar masa belajar kat tempat dia, murid miskin, guru pun miskin, semuanya miskin belaka. Tak ada kasih makan macam kita kasih makan tiap every meal, bapaknya bayar yuran, doa asrama nak bayar. Ada, tak ada makan tamar aja. Betul-betul macam zaman Sayyidina Abu Hurairah belajar dengan Rasulullah. Kalau tak ada makan. Nanti ada rezeki datang makan, pergi panggil Omar. Orang ketuk pintu bilik, Habib Omar dah tergolek pingsan. Kelaparan. Begitu punya mereka punya cara pembelajaran, punya sistem. Tidak ada lavish, tidak ada keduniaan. Hidup cukup sederhana. Alim, wara', wali,
taat kepada Allah. That's why Allah Ta'ala menaikkan darjat mereka di belakang hari ini, iaitu sekarang. Begitu high, tinggi menjulang. Wahai kaum ibu, contohilah yang wanita yang anda dapat depan mata anda itu. Itulah wanita pilihan Allah Ta'ala. Wanita istimewa. Kemarin kita sebutkan Khal Siti Khadijah Al-Kubra. Kita bacakan apa hal Siti Fatimah Az-Zahra. Kita sebutkan macam mana akhlaknya, macam mana tingkah lakunya, macam mana tertibnya, macam mana sopannya. Begitulah anda nampak Siti Khadijah punya akhlak turun kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah punya akhlak turun. Hubabah ini mencontohinya. Mencontohinya, caranya, pakaiannya. Itu mencontohinya, idolanya. Lihat, itulah. Kalau kita bilang kita nak tahu akhlak Siti Khadijah macam mana, yang adakan apa tempat namakan apa Bait of Siti Khadijah, yang adakan kuliahnya kuliah Fatimah Az-Zahra, yang adakan madrasah namakan Al-Batul, semuanya tu contohi Hubabah ini. Ini bukan hanya cucu Siti Fatimah, bukan hanya cicit Siti Khadijah, tapi menjiwai Siti Fatimah, menjiwai Siti Khadijah, akhlaknya, tertibnya, cermatnya, sopannya, begitu punya jaganya. Begitulah dia ya. Jadi kita lihat itu hubabah kita ya. Hubabah kita, syukur kita pada Allah Ta'ala. Sampai zaman kita hari ini, yang mencontohi Rasulullah, akhlaknya, budi pekertinya. Daripada kaum laki-laki kita nampak siapa Habib kita. Daripada wanita pun ada juga, beruntung anda, maka anda dah ikutkan ini. Siti Fatimah ditanya oleh Rasulullah, Siti Fatimah mengatakan wanita paling baik ialah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Itu hubabah. Itu dalam kuliahnya tidak ada internet, tidak boleh ambil gambar. Dia kalau nak popular, lebih pada popular boleh di YouTube kan satu dunia agak tengok dia agaknya. Kalau nak difilmkan satu dunia, boleh ambil dia ceramah dekat keluar pancaran segala TV pun gitu. Lah, bukan begitu. Popular tetap popular, menjangkau tetap menjangkau. Tak mau. Hatta kalau tengah dalam kuliahnya orang telefon, dia marah. Matikan telefon, jangan angkat. Takut sekali yang telefon suami orang tu terdengar suara dia. Tak mau begitu menjaga sekali. Itu nama wanita Islam. Itu nama wanita yang dapat kemuliaan ya. Itu menjaga adab dan tertibnya. Tak senang campur gaul laki-laki. Tak campur gaul laki-laki, tidak apa pun sekali begitu ya. Tidak sampai begitu. Cermat hidup zaman ini. Dan siapa bilang perempuan-perempuan Islam terkongkong? Siapa bilang orang perempuan Islam, lagi orang-orang kalau ikut gaya Hadramaut, maka terkongkong, maka kesempit? Bukti hubabah. Datang tak dari Hadramaut kemari? Datang, naik flight. Boleh travel, boleh apa, boleh jumpa tuan-tuan, puan-puan sekalian di Kuala Lumpur sana. Bermakna dia free to go here and there. Tapi dalam suasana batas terjaga, adab tertib. Bayang dia pun laki-laki tak nampak, dan bayang laki-laki pun dia tak nampak. Begitu cermat. Wahai kaum ibu yang sudah jumpa sama hubabah, saya harap sama-sama mengorak langkah dan berubah. Apabila sudah nampak hubabah, jangan setakat dah balik hubabah, anda balik semula jadi orang yang menggelabah. Tidak mau. Tanggal pakaian, tanggal jubah. Tidak mau begitu macam ya. Ubah. Allah dah hantarkan anda tak semudah tahu. Dan Malaysia ni berapa juta orang? Berapa perempuan? Tak ramai yang dapat jumpa hubabah. Walaupun yang ramai jumpa, yang tak ramai jauh lebih jumpa. Anda dah Allah Ta'ala pilih. Tengok macam mana cara berpakaian. Tengok macam mana hal ihwal hubabah dengan laki-laki yang halat, yang bukan mahram dia. Bayang pun tak nak. Tegur siapa pun tak nak. Tengok akhlak dia. Dan apa lagi apabila sekarang anda sudah jumpa hubabah, selepas daripada ini jangan suka tampil-tampil diri depan orang. Jangan suka baik orang yang ustazah, baik yang tak ustazah. Jangan suka tampil-tampil diri depan orang yang anda boleh ditonton oleh beribu-ribu laki-laki boleh pandang wajah anda. La. Anda kalau nak dakwah dengan perempuan, tak kurang anda punya murid, tak kurang anda punya tugas, tak kurang anda punya. Tapi anda jaga kehormatan anda, wajah anda tak dipandang oleh sembarang-sembarang laki-laki. Semua laki-laki boleh tengok gambar anda. Semua laki-laki boleh cakap dengan anda. Tidak begitu. Memang anda nak berdakwah, memang anda nak menyampaikan. Upgrade dengan terlebih cermat lagi, terlebih simpan lagi. Di kalangan laki-laki pun ada yang ulama-ulama yang mastur, tak mau tampilkan diri. Ini kan lagi pulaknya wanita. Hormat. Ini yang kita mengatakan ustazah-ustazah. Yang tak ustazah lagi, janganlah anda suka menampilkan diri anda dalam internet, dalam filem, dalam gambar. Anda dipandang orang, anda berlakon sama laki-laki, anda begitu tak bagus. Sudah yang lama-lama, yang sudah-sudah. Ikut hubabah, tengok tata tertibnya macam mana. Ikut hubabah, cermatnya macam mana. Satu kali anda jumpa hubabah ini boleh menyebabkan anda masuk syurga. Boleh jadi syurga dengan syafaat orang alim. Maka kena ikut tata caranya,
Kena ikut tata caranya. Jangan lepaskan peluang. Tak tahu dapat jumpa lagi dia ataupun tidak. Tak tahu kita dapat belajar lagi dengan dia ataupun tidak. Dapat jumpa sekali, jadi sekali yang terus berubah, sekali yang terus pegang. Hubabah ni datang. Hubabah ni ahli jannah ke tidak? Siapa boleh bilang? Siapa boleh confirm Hubabah ni ahli jannah ke tidak? Tak ada siapa boleh confirm siapa ahli jannah, ya. Tapi kita full yakin dia ahli jannah, ya. Baik untuk aku mengatakan confirm, yakin, confirm Hubabah ni ahli jannah, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi aku confirm ini Hubabah yang berusaha untuk ahli jannah. Ini Hubabah yang berusaha untuk jangan sampai jadi ahli neraka. Jadi kalau anda nak jadi ahli jannah, anda nak elak daripada api neraka, ikut contoh dia. Kita nak mengatakan dia ni ahli jannah. Pintu jannah bukan aku yang pegang. Senarai ahli jannah bukan aku yang pegang. Walaupun aku yakin beliau ni memang ahli jannah. Tetapi yang aku boleh cakap dengan yakinlah, beliau ialah orang yang mengharap jadi ahli jannah. Dan beliau ni orang yang berlindung daripada api neraka, bukan dengan hanya ilmunya, tapi dengan perilakunya, dengan akhlak dan tingkah lakunya, dengan cara pergaulannya. Orang yang sangat-sangat mengharapkan jannah dan berlindung supaya jangan masuk dalam api neraka. Inilah Hubabah. Ya, contohi beliau. Tengok macam mana penampilan beliau. Tengok macam mana cara bergaulnya beliau. Tengok macam mana cakapnya beliau. Tengok macam mana beliau tak sihat. Baru menjalani operasi, ya. Macam mana prihatin terhadap anak-anak muridnya dari Hadramaut. Datang dengan cakapan ini, kami dengarlah daripada orang-orang perempuan yang cakap, ya. Bahawasanya datang susah payah, aku nak jumpa anak-anak aku yang di Malaysia. Datang dengan anaknya dua orang, Syed Salim dengan Syed Hamid datang sini, ya. Aku nak jumpa anak-anak aku yang di Malaysia. Dan macam mana dia perlakukan wanita-wanita itu semua tu. Lihat macam mana adabnya dan tertibnya. Belajar daripada Hubabah. Belajar daripada murid-muridnya terhadapnya. Belajar macam mana murid-murid Hubabah terhadap Hubabah. Minta maaf, ya. Saya nak adjust kaki saya. Saya ni jarang duduk bersila. Sekali-sekali kepingin nak duduk bersila, nak try, sakit pula kaki. Tak apa, jadi saya turunkan kaki sikit, jadi lepas selesa sikit. Minta maaf, ya. Jangan marah. Kita orang tua. Tak payah kursi. Duduk pun dah boleh, tapi turunkan kaki sikit, jadi tak sakit. Baik. Gini ada selesa sikit. Boleh, ya. Jangan marah. Begitu. Jadi kita bilang Hubabah ni. Tengok contoh macam mana Hubabah ni. Nombor satu, tengok dianya macam mana. Background dia macam mana. Kemudian tengok perilaku dia macam mana. Bagaimana dia dengan laki-laki lain. Tak ada langsung connection. Tapi dia popular tak? Popular. Dikenal orang tak? Dikenal orang. Dimuliakan tak? Dimuliakan. Kemudian lihat macam mana prihatin dia dengan anak-anak murid dia. Begitulah kita hendaknya. Kemudian lihat macam mana anak-anak murid dia dengan dia. Anak-anak murid begitu muliakan dia, begitu takzimkan dia, begitu cermat. Macam mana akhlak dan adab anak-anak murid dia dengan dia. Begitu kita contohi kalau kita dalam kuliah-kuliah kita semua begitu. Kemudian lihat macam mana pergaulan antara anak-anak murid dengan anak-anak murid dia, dengan anak-anak murid dia, begitu. Gitu contohi. Itu semua tu satu tim yang Allah Ta'ala hantarkan Hubabah beserta anak-anak muridnya tu daripada alumni Daruz Zahra. Itu satu tim untuk anda contohi. Syukur kita ada contohi, kita ada grup. Orang kalau nak jadi rocker pun, nanti dia tengok penyanyi rocknya dengan dia punya pengiringnya semua rock. Rambutnya pun rock, gitarnya pun rock. Jadi kalau tengok whole set of rock, batu. Begitu, ya. Rockers lah. Begitu, ya. Ini anda boleh tengok one whole set. Kalau babanya saja kau boleh bilang lah, dia lain, dia waliah. Dia waliah. Kau boleh bilang dia waliah, dia lain. Anak murid dia. Jadi kau boleh tengok one whole group of perempuan macam mana. Ada jadi one of them. Anda dah jadi pun one of them. Maka kekalkan jadi one of them. Tengok adab-adabnya anak muridnya macam mana, antara sesama mereka, cara cakap mereka, cara gaul mereka, cara pakaian mereka. Belajar, anda tengok dalam majlis tu bagaimana pelaksanaan, bagaimana cara duduk. Yang duduk depan ini kami dikhabarkan oleh wanita, diberi lapor mengenai apa yang berlaku pada cara Hubabah, ya. Bukan kita pasang teropong, bukan aku tumpang masuk buat pakai tudung, tidak, ya. Anak saya yang kasih khabar dan wanita-wanita lain kasih khabar. Kita tengok, ya. Kita tengok dalam majlis itu yang jumpa sama beliau siapa? Orang ada kedudukan, orang ada gelaran, orang ada dari dunia hiburan. Semua jumpa beliau. Dan semua umat Nabi Muhammad, semua boleh jadi ahli jannah. Semuanya ada kedudukan dalam agama Islam. Semuanya ada kedudukan dalam agama Islam. Tetapi macam mana anda tertib dalam majlis itu, tertiblah anda di luar majlis itu juga. Bagaimana begitu, ya? Dan anda tengok macam mana dengan mereka dengan Hubabah. Tengok gayanya, tengok caranya. Tengok dalam majlis itu, kita bilang ada dalam majlis itu yang ada datang, ada orang yang ada gelaran.
Gelaran-gelaran itu wanita-wanita yang ada gelaran. Ada wanita-wanita yang ada kedudukan. Yang ada wanita-wanita yang ada ada kita bilang ada kecimpung dalam dunia hiburan. Tetapi yang cara majlisnya macam mana? Yang tua-tua, yang hubabah-hubabah. Walau tidak hubabah, tidak syarifah sekalipun, tua dimuliakan. Walaupun tidak pandai cakap Arab, walaupun tidak pernah bersyarah, walaupun tidak pernah tampil pada orang, walaupun tak popular, tapi dia tua, dia hubabah, dia syarifah, dia depankan. Begitu caranya. Dan belajarlah juga anda tentang diam-diam. Tengah-tengah kuliah jangan cakap-cakap. Diam-diam. Begitu juga, tadi tengah cakap sampai mana? Lupa? Tengok tu bagaimana tata cara majlis. Begitulah tata cara majlis yang sepatutnya dengan penuh peradaban. Tak lama lagi kita nak ada Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Macam mana anda tengok pattern Maulid, begitulah anda tengok. Macam mana dia dilaksanakan, itulah kenapa kalau kita apa-apa tengok originalnya lah. Kau kalau nak jadi rock and roll, kau kena tengok macam mana Elvis buat. Baru jadi betul-betul. Kau begitu. Kalau kau nak tengok macam mana lagu asli, kau kena tengok macam mana SM Salim buat. Kalau kau nak bikin maulid, kau kena tengok yang mana tempat awal mula terbit maulid itu. Mereka yang paling close dengan bukan sekat hiburan saja ya, tetapi nakkan keberkahannya dan pemeliharaannya dan pelaksanaannya. Maka tengok tata cara majlis-majlis pada hubabah tu macam mana, cara maulidnya macam mana, pukul gendangnya macam mana, cara bacaannya tu macam mana, cara majlisnya tu macam mana. Semuanya tu jadi pelajaran bagi kita. Dan wanita paling vulnerable sekali. Kenapa kita cakapkan gini? Sebab anda dah didatangkan oleh Allah Ta'ala satu contoh yang mulia. Satu contoh yang pada zaman begini, orang dalam kebingungan. Laki-laki pun bingung. Ulama-ulama pun bingung. Apatah lagi wanita, very vulnerable pun lagi punya bingung. Tapi Allah datangkan satu hubabah untuk anda ambil contoh. Anda beruntung, anda dapat tatap dengan dia, anda dapat tengok sama dia. Alhamdulillah, ambil jangan lepaskan. Bukankah Nabi dah mengatakan ahli baitku seperti bahtera? Nabi Nuh tak selamat kecuali yang naik kepadanya. Dalam zaman orang terombang-ambang ini, anda satu kapal besar datang bersama dengan anda, hubabah ni ya. Maka jangan tak ambil daripada dia, jangan tak naik bahtera dia, jangan tak sama dalam kapal dia hubabah ni ya. Tengok macam mana akhlaknya, tengok macam mana adabnya. Beliau diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pandang, untuk kita lihat ya. Tengok dia punya perhatiannya, akhlaknya, tingkah lakunya, atau cara majlisnya. Pelajari dan anda ubah ikut cara dia, sedikit tak rugi, bahkan anda untung. After this, resign. Kalau anda ada sign kontrak untuk buat itu buat ini yang menampilkan anda depan khalayak, anda batalkan kontrak itu, bayar pun tak apa. Kerana kalau anda nak tebus maruah anda, 15 juta pun tak sama. Anda nak tebus daripada hisab yaumil akhir, 15 bilion pun tak sama. Kalau perlu anda batalkan kontrak anda, batalkan kontrak anda. Kalau anda ada syarikat-syarikat yang menampilkan anda ataupun wanita-wanita ke hadapan, depan-depan khalayak orang ramai, segeralah anda tarik diri daripada kegiatan-kegiatan sedemikian. Kalau anda pulanya bagaimana cara nak dah berkecimpung dalam majlis-majlis agama, majlis-majlis maulid, majlis segitu, tapi pattern cara anda punya atur cara tidak sekemas kini, anda kemas kinikan. Kalau anda tak begitu ingat macam mana ya tata cara majlis kemarin, orang pun ramai apa tak begitu observe. Anda tanya kawan-kawan anda. Anda tanya organizer-organizer yang bikin majlis itu di kalangan wanita-wanita. Berkawan pula dengan orang-orang begini semua. Rapat dengan orang begini. Rapat dengan murid-murid hubabah. Rapat dengan orang yang senantiasa menghadap hubabah pagi, petang, siang, malam di Hadramaut sana. Perlu ada idola ya. Perlu ada idola. Pada zaman-zaman dah begini pulanya, orang laki-laki pun perlu ada idola. Perempuan very vulnerable yang kita nak cakapkan tadi ya. Perempuan very vulnerable. Nabi masuk, ini bukan saya cakap, Nabi pada malam Mi'raj, Nabi lihat lebih ramai perempuan daripada laki-laki di dalam api neraka. Nabi sampai masuk syurga, Nabi tengok mana perempuan-perempuannya. Apa asal kurang? Sedih Nabi. Tengok umatnya wanita. Nabi paling prihatin wanita ya. Nabi mengatakan 3 menjadi penyejuk mataku. Penyejuk mataku. 3 menjadi minat Rasulullah. Yang pertama wanita. Yang kedua wangi-wangian. Yang pertama sembahyang. Kemudian wanita, kemudian wangi-wangian. Jadi kalau kita belum Nabi sebut wanita, banyakkan Nabi tu orang yang suka wanita dengan cara macam kita. Kerana Nabi sebut sembahyang, maknanya Allah. Jadi kalau Nabi cinta wanita pun maknanya sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah terhadap makhluk Allah, terhadap wanita yang dicipta oleh Allah.
Maka keprihatinan Nabi terhadap wanita. Nabi cukup jaga sekali hal ehwal wanita. Nabi mengangkat martabat wanita. Nabi very concern terhadap wanita. Wanita janda pun boleh jumpa sama Nabi cakap. Wanita miskin pun boleh jumpa sama Nabi cakap. Wanita hamba sahaya pun jumpa Nabi cakap. Wanita bangsawan pun diangkat oleh Nabi juga. Semuanya begitu ya Rasulullah SAW. Maka wanita dipentingkan Nabi kedudukan. Maka anda penting wahai kaum ibu. Anda penting wahai kaum ibu. Dan Allah Ta'ala hantar dalam zaman dah begini. Jangan sangka zaman kita ni dah clear ya. Dah lepas COVID dah apa ni semua makin dahsyat ya. Jadi sekarang Allah Ta'ala buka window sekejap untuk kita dapat alhamdulillah dapat pedoman, dapat bimbingan ya. Allah, wanita very vulnerable. Dilihatkan dalam neraka ramai orang wanita. Di syurga kurang. Maka Nabi tanya kepada Jibril, mana wanitanya wahai Jibril? Semua dah dalam neraka ya Rasulullah tadi kebanyakannya. Nabi tanya apa sebabnya wanita masuk dalam neraka? Sebab mulutnya. Sebab apa? Tak taat dengan suaminya. Sebab apa? Suka kebendaan, keduniaan, berhias, bermegah, tunjuk begitu semua tu. Itu sifat-sifat wanita. Maka wanita-wanita kita jangan jadi begitu. Jangan jadi begitu ya. Lihat dan Allah Ta'ala katakan wanita, tapi kita hidup zaman ini, tapi kita dalam lingkungan ini. Macam mana Allah hantarkan anda itu wanita zaman ini ke wanita zaman dulu? Wanita zaman ini. Hubabah tu bukan wanita zaman Nabi Nuh, bukan wanita zaman Nabi Ali Habsyi, bukan zaman Nabi Ali Batu Pahat pun. Zaman kita sini. Yelah dia Hadramaut boleh lah. Dia datang KL. Betul tak? Bermakna KL pun boleh dia. Sampai KL tu dia pingsan ke pasal KL punya suasana, dia boleh adapt dalam KL. Begitu. Dia bolehlah, dia perempuan Hadramaut, dia tak campur orang. Dia dah pergi tempat anda. Anda pun dia jumpa sama dia. Dan anda boleh tengok jaya tak jaya dia, mulia tak jaya dia. Ini anugerah Allah untuk anda wahai kaum ibu. Anugerah untuk anda. Sebab itu saya rasa terpanggillah untuk cakapkan perkara ini pagi ini, supaya dengan datangnya Hubabah kemari, satu perkara yang besar, satu perkara yang mulia. Tak lama lagi nanti anak Habib Masyur pulaknya akan datang. Anak Habib Masyur Hubabah lagi satu akan datang. Tak kurang juga muftiah tu semua. Jaga akhlak, jaga adab kita. Dalam nak serve Hubabah, jangan nak rebut. Jangan nak serve Hubabah, jangan nak rebut-rebut kedudukan. Jangan nak serve Hubabah, jangan nak rebut-rebut tampil. Dianya tak begitu. Jangan kita ahli khidmatnya pulaknya begitu ya. Tengok macam mana adab dan tertibnya. Kita panggil supaya kita tak nak apa anda jumpa Hubabah, kemudian Hubabah dah balik, habis gitu saja. Jadikan titik tolak perubahan. Jadikan titik tolak perubahan. Yang sudah berubah, alhamdulillah, upgrade. Yang sudah berubah tapi masih belum polish up, tidy up. Dah berubah, alhamdulillah, sekarang dah tutup aurat, alhamdulillah, sekarang sudah hadir kuliah-kuliah. Tapi dengan laki-laki masih campur gaul, masih cakap-cakap, masih tampil di sana di sini, nampak wajah anda di sana di sini, keadaan anda masih di sini-sini, kegiatan-kegiatan yang bercampur gaul laki-laki, walaupun anda dah tak directly pun, tapi anda masih still bukan involved, bahkan very involved. Sekarang is about time. Yang sudah baik, makin tinggikan lagi. Yang sudah berubah, alhamdulillah, makin polish up and tidy up. Dah cukup baguslah anda, dah bagus, alhamdulillah ya. Yang masih tidak agak-agak nak ubah, tak ubah, ubah. Untuk keselamatan anda dunia dan akhirat, untuk kemudahan anda. Ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan bagi kita ini Hubabah ya. Gembira saya datang. Sebab itu kita galakkan wanita-wanita kita pergi jumpa Hubabah. Pergi jumpa Hubabah, dapat barakahnya, dapat ilmunya, dapat ubahnya, dapat bimbingannya. Isteri Habib Umar tahu, bukan sembarang orang tahu. Samalah macam anda jumpa isteri Imam Syafi'i macam mana. Begitu ya. Dan begitulah, ikutlah macam mana. Kalau anda sayang Habib Umar, anda suka kepada guru kita, anda tengok macam mana wanitanya dia didik. Begitulah Habib Umar nak didik anda, kok macam mana isteri dia begitu. Dah ada contohnya depan mata anda. Anda jumpa Hubabah, anda rasa rimas tak? Anda rasa, tak nak lah ikut cara dia. Ke anda sayang dia? Ke anda rasa terpesona dengan dia? Itu cinta, syukur anda dapat cinta sama dia. Syukur anda dapat cinta sama dia. Syukur anda dapat appreciate sama dia. Maka developkan yang cinta dan appreciate. Jadikan inspirasi dalam hidup anda. Kecuali anda tengok dia, menyampah lah aku tengok Hubabah ni. Tengok dia, alamak pakaian dia aku tak berkenan lah. Itu susah nak cakap lah. Anda kena really turn over lah. Tapi ini semua anda saya yakin anda jumpa Hubabah, anda minat dia. Anda sayang dia. Anda cinta dengan dia. Sekarang anda pun masih tengyang-yang suara dia.
Jadikan cinta anda itu, jadikan anda punya appreciate terhadap dia tu, anda punya penghargaan terhadap dia tu satu inspirasi untuk mencontohi dia. Syukur didatangkan seorang yang cucu cicit Siti Fatimah, yang bergaya macam Siti Fatimah, yang matlamatnya macam Siti Fatimah. Tengok Baba mereka tengah cakap bab neraka, bab kubur, menangis takut. Ibadat isteri Habib Omar takut kena siksa kubur. Agak-agaknya Baba kena siksa kubur tak? Agaknya Baba kena siksa kubur tak? Dia ada campur gaul dengan laki-laki ke tidak? Dia ada tinggalkan sembahyang ke tidak? Dia tak jaga taharah ke tidak? Boleh katakan kita bilang yakinlah dia orang yang menjaga dirinya. Kalau sebut tentang kubur menangis takut depan orang dia menangis takut. Betapa kita ya. Jadikan anda punya pertemuan dengan Hubabah ini anda hargai betul-betul. Anda punya hati yang menghargai dia, anda punya cinta terhadap dia, pupuk, jadikan inspirasi. Ya Allah, demi kau dah hantarkan ini Hubabah depan mataku, aku nak berubah ikut macam dia ya Allah. Aku nak upgrade ikut macam dia ya Allah. Aku rela walau anda jumpa dengan dia sekali sahaja, dapat anda tak jumpa dia lagi, walau kemudian dia jauh di Hadramaut, anda di Batu Fahad, anda di Singapura, anda di KL, tetap anda murid dia. Yaumil Mahsyar dia tetap tidak akan lupakan anda. Tetap tidak akan lupakan. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani saja, jangan kata orang biasa belajar dengan dia, orang biasa nampak debu dia saja, debu daripada kudi dia saja boleh dapat syafaat dia. Dapat syafaat pengampunan Allah Ta'ala lepas pada siksa kubur. Dan pula anda dapat tatap wajah dia. Saya ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah anda dapat jumpa dia. Syabas dapat jumpa dia. Begitu. Alhamdulillah. Dan keberkahan yang anda dapat ini, Alhamdulillah, melimpah ke seluruh tanah Melayu kita. Melimpah ke seluruh tanah Melayu kita. Tanpa anda sedar, anda tampil ke sana. Bayangkan, kalau boleh kita nak Hubabah senantiasa bersama dengan kita kan? Kalau boleh kita nak Hubabah senantiasa macam kita. Kalau boleh kita nak Hubabah di Batu Fahad, nak Hubabah di Muar, nak Hubabah di Melaka. Tetapi anda lah jadi wakil dia sekarang. Walaupun anda tak ceramah macam dia, walaupun anda tak sepopular dia, tapi keberkahan yang anda dapat tu limpahkan di tempat anda. Curahkan depan anda semua itu ya. Dengan apa? Dengan anda berubah, anda dapat keadaan. Bukan saya bilang anda jahat sekarang ya, tidak ya. Cuma so much room for improvement. Banyak ruang untuk mempertingkatkan diri. Dan dah dapat contohnya. Dah ada bandingnya antara kita dengan dia macam mana. Ya. Kalau kita saja kita dah ingatkan kita baguslah. Kita bikin kuih baulu, kita rasa ini baulu aku dah sedap, dah bagus, dah apa. Kau bandingkan baulu orang lain. Rupanya baulu kau kurang garing. Kau bandingkan orang lain, rupanya baulu kau kurang telur. Kau bandingkan dengan baulu orang lain. Rupanya baulu kau pukul telur kurang naik. Kau bandingkan baulu kau dengan orang lain. Rupanya baulu kau kurang gula, kurang wangi. Maka bau hanyi umpamanya lah. Pada kau sedap. Sekarang tak nafikan memang sedaplah baulu kau. Tapi kadang kau tengok satu baulu, contohnya baulu lah. Saya korang kasih contoh kuih-kuih, senang aja punya contoh. Jadi kau tengok sekarang, bukan bilang baulu kau tak guna. Baulu anda sedap, presentable. Saya pun suka. Orang pun suka. Tetapi sekarang ada contoh satu baulu yang lain yang datang. Anda tengok, anda punya diri dah cukup bagus. Anda wanita salihah, dah Alhamdulillah. Anda hadir kuliah. Cuma saya nak anda tengok dia ambil inspirasi, jaga diri anda. Jadikan dia idola anda. Imam Ghazali suruh kita jadikan idola tau. Kita cari idola. Khususnya dia suruh cari idola di kalangan wanita. Jadi kita boleh bangkit. Perempuan dah boleh gitu, kita laki-laki tak gitu, malu. Malu begitu ya, malu. Jadi anda tengok Habib Omar, takkan anda nak pakai serban macam Habib Omar. Anda tengok Habib Omar, takkan anda nak pakai jubah macam Habib Omar. Anda tengok ini isteri Habib Omar macam mana. Begitu, ini satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Harga ini khususnya pada akhir zaman yang akan datang. Tak lama keadaan akan bertukar, akan lebih gelap, akan lebih dahsyat lagi. Syukur anda ada dapat guide daripada Allah Ta'ala. It's worth. Anda singkir segala kegiatan yang bukan-bukan. Anda padam segala kegiatan yang tak sepatutnya. Tengok macam mana Hubabah dengan laki-laki. Tengok Hubabah macam dalam pergaulan. Boleh tak? Boleh juga. Meriah tak majlis yang anda pergi itu? Mesti ada laki-laki ke baru nama meriah? Mesti ada alat muzik ke baru meriah? Mesti ada hiburan ke baru meriah? Itu tak hiburkan dah? Terhibur. Anda gembira tak? Gembira. Fun tak majlis dia? Fun. Dan tanpa dosa. Dan dapat pahala, macam-macam punya pahala. Begitulah saja saya harapkan. Saya ucapkan tahniah dah jumpa Hubabah. Saya ucapkan tahniah, Allah berikan hati anda yang cinta kepada Hubabah. Menghargai Hubabah. Tak semua orang dapat. Yang orang anti pun ada.
Allah. Dan syukur Allah Ta'ala bila anda dapat lihat wajah Hubabah. Wajah Hubabah. Hubabah ni kita dengar nama dia macam-macam. Bayang pun tak pernah nampak kat Tarim. Kalau kita nampak dia turun dari kereta dan kita tahu ni kereta Habib Omar, turun depan Darul Zarak, mesti Hubabah yang turun. Bukan kita nak tengok dari jauh yang mana dapat lah, bukan adab kita orang Tarim itu. Makin nampak Hubabah turun dari keretanya, makin kita pusing lorong lain. Tak nak nampak pun, tak nak tertengok pun. Tak nak tertengok pun. Driver dia semua mahram. Tak boleh tidak. Driver dia semua, tak, keluarga dia sendiri mahram sendiri. Driver dia pun semua mahram sendiri. Begitu Abah. Begitu dia dengan kita tengok di senarai suruh buat begini, buat begini. Begitu pun ya Allah dengan Habib Omar punya taat. Kalaulah ada tamu dah datang, kemudian pembantunya belum siapkan makanan. Alamak, kau ni kenapa lambat, nanti mati aku kena marah dengan Omar. Takkanlah Habib Omar nak marah ya. Tapi dia punya taat dengan suaminya. Jangan sampai suaminya tanya macam mana. Jangan sampai tamu suaminya tertunggu. Alamak, korang ni lambat kau gitu. Tapi tamu datang tak kasih tahu. Last minute Habib Omar pula jemput masuk datang. Seadanya. Dia pula nak layan tamu suaminya. Nak layan tamu suaminya. Ada orang-orang Malaysia datang. Siapa datang kemarin? Kita bawa ke rumah Habib Omar. Ni orang perempuan cerita lah. Hubabah yang kat dalam tamu datang tak kasih tahu, tak ada persiapan apa, baru nak siap. Kau cepat sikit. Nanti lambat mati aku kena marah dengan Omar. Tamu-tamu dia. Allah, begitu punya. Jaga suami dia. Setiap malam Hubabah dan anak-anaknya tak pernah makan nasi fresh. Kecuali mesti sisa tetamu. Up to now. Nanti time makan tu Syed Salim yang dah tengok tu, Syed Hamid tu semua tu. Sampai sekarang kalau hidang makan kita makan dengan Habib Omar bawa tetamu apa kita makan. Syed Salim, ta'al ma'ana Syed Salim. Ayo makan sama kita. Lepas Abu Zaki. Tawalan, makan. Dia sajikan kita, dilayankan kita. Habis semua, sengaja taruh hidang ni banyak, angkat masuk dalam. Nanti kini kita dengar daripada orang mampan, Abu Baba, dah datang. Alhamdulillah dapat rezeki. Semua dia dapat nasi yang bekas jamah orang, daging yang dah dicuil orang, ayam yang dipatah orang, sambal yang dah dikeruk orang. Itu yang dia begitu. Every night makan gitu. Siapa makan sisa tetamu tertebus daripada api neraka. Every night suami dia provide that for them. Every night suami dia provide that for them ya. Makan sisa tamu up to now sampai every day. Itu Hubabah kita. Tak ada mesti dengan dia ada banyak pembantu apa semua lavish. Mana ayam panggang aku? Mana air susu madu aku? Mana begini? Lah, apa semua buat sendiri. Apa semua makan sisa tamu, tiap-tiap malam masih makan sisa tamu saja. Begitu ya. Contoh hidang ni apa yang ada anda dapat nampak depan mata, yang tak dapat depan mata, yang apa kita dapat tahu cerita ya. Kalau hadir pengantin, Mak Andam takut kalau Hubabah datang. Nanti orang Mak Andam akan tanya, ada jemput Hubabah tak? Ada jemput Hubabah. Jemput Hubabah, make upnya kena lain macam kena decent sikit make upnya. Sanggul tak boleh tinggi. Ingat sanggul tinggi makro. Sanggul tinggi tu makro ya. Sanggul rendah. Sanggulnya direndahkan. Mak Andam kata dengan Hubabah diikut SOP Hubabah, semuanya begitu. Sebab kalau make up yang tidak tahu Hubabah datang, Mak Andam, apa pasal ni pengantin kau begini dengan Mak Andam kena marah. Bawa balik masuk ke dalam pengantin, make upkan balik semula. Allah, kalau dengar anak muridnya ada kahwin ke apa, datang. Begitu Hubabah kat rumah kita saja di Tarim berapa kali datang. Datang acara-acara kita semua itu. Allah, padahal dia orang besar namanya kan. Datang akhlaknya. Sekali kami lagi. Bukan dia datang macam kita. Ya, apa khabar Baba? Baik. Semua. Tak ada. Bayang pun tak nampak. Kita kalau Baba datang, kita bayang pun tak nampak. Tapi tak bermakna mereka terkurung dalam rumah. Tengok, Malaysia apa ni datang. Dan jangan ingat dia tak popular ya. Wahai kalau ada yang ustazah-ustazah, jangan suka tampil dekat internet, orang semua nampak muka anda. Semua laki-laki boleh pandang anda. Lagi zaman sekarang, zaman fitnah. Laki-laki Wahabi pandang anda macam-macam, dia kutuk anda. Jatuh maruah anda, jatuh standard anda. Jangan jadi wanita yang terhormat ya. Sekianlah saja sikit pengungsian ya. Mudah-mudahan cakapan saya ini ada manfaat supaya sama-sama manfaat bagi kita semua. Wanita sangat-sangat dimuliakan dalam Islam. Nabi sangat-sangat muliakan wanita dan kita suka kalau wanita-wanita kita semua cemerlang ya. Semuanya cemerlang. Sebab itu kita kongsikan pagi ini untuk para wanita. Tajuk judul kita apa? Dengan hadirnya Hubabah. Hadirnya Hubabah, maka mudah-mudahanlah membawa kepada kita dapat berubah. Yang sudah baik, tambah lebih baik. Yang sudah sangat baik, kekalkan itu baik dan spread itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. صلوات